Haki dah masuk belum? Pak Haki dah masuk belum Pak Haki? Belum. Okey, 3 mood. Siapa ketua kelas? 3 mood. 3 mood. Abdul Haji. Dah Abdul masuk Haji. belum? Dah masuk belum? Saya. Tak ada lagi? Ketua kelas masuk lambat ni. Betul ni ketua kelas ni. Okey, 3 mood. Seorang wakil baca doa. 3 mood. Lama tak boleh belajar ni. Lupa kat. Lupa. Lupa. Ada 3 mood wakil. Seorang. Senyap je. Am baca doa Am. Am dia jaga adik dia. Ya, cikgu. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afla alaina hikmataka wajur alaina min barakati rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita kumpul semula untuk kita bincangkan tentang kertas soalan yang telah kita jawab. Minggu lepas kita dah bincang bahagian A dan bahagian B. Jadi bahagian A dan bahagian B saya rasa semua dah kira semua dah ada kertas kat tangan belum? Tolong respon. Hello. Kertas dekat tangan tak sekarang? Ada cikgu, ada. Ada? Ada cikgu, ada. Okay, dah kira belum bahagian A dengan bahagian B? Dah kira Dah. belum? Dah, cikgu. Dah kira Sudah cikgu, sudah. Okey, nanti kita akan bincang bahagian C. Sebagai A bahagian B kita dah respon minggu lepas. Kita tengok berapa markahan. Nanti kita akan campurkan dengan bahagian C, baru kita tengok total berapa semua sekali. Saya harap pelajar-pelajar 3 mood, 3 del jujurlah jangan makan rendah letak makan tinggi, tak nak lagi gitu kan. Buat apa kita tiba-tiba buat apa-apa kan. Kalau jujur tak ada masalah pun. Kalau rendah kita tak marah. Sebab apa? Silap atau masalah tu nanti kita mencuba. Kalau kita tak cuba, kita memang tak salah, tapi kita tak dapat apa-apa pun. Okey? Jadi untuk hari ni kita akan bincang bahagian C. Bahagian C Cikgu Herman akan lead lah untuk perbincangan bahagian C. Bahagian C ni 3 soalan je, tak banyak. 3 soalan. Jadi harap dapat beri tumpuan. Kalau boleh kita selesaikan tugas kita dengan sebaiknya. Okey? Okey, silakan Cikgu Herman. Okey, terima kasih Cikgu Rosli. Apa khabar semua? Saya harap hari ini sihat. Adakah suara saya clear ataupun betul-betul? Sila respon sikit seorang. Jelas, cikgu. Boleh jelas kan? Cikgu. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, suka saya untuk mengetahui apakah emoji anda hari ini. Sila pergi ke ruang poll. Sila nyatakan emoji anda hari ini. Saya nak tengok status. Okay, adakah suasana kelas kita pada pagi ini? Apakah emoji kelas kita pada pagi ini? Sila pergi ke ruang poll. Nyatakan emoji anda hari ini. Okay. Cepat. 10 orang baru vote. 10 orang. Okay. Sangat gembira. Sedih. Ada sangat sedih. Okay. Okay. Sila poll baru 13 orang. Baru 16 orang daripada 29 orang. Okay. Nyatakan. Okay. Nyatakan emoji anda hari ini. Okay, nyatakan emoji anda hari ini. Okay. 18 orang. Kita tunggu sampai 20 lagi 2. Kita perlukan 2 lagi undian. Okey, 1 lagi undian. 19 vote. 1 lagi undian baru kita akan mula. 1 lagi undian. Lagi seorang. Come on, lagi seorang. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini. Seorang lagi, come on. Come on, boy. Ada 30 orang ni. Saya perlukan 20 orang saja. Masuk emoji. Saya perlukan seorang lagi, come on. Tak ada lagi nama ni. Siapa lagi? Kita ada 20. Allah, bukan setakat kali yes tu. 30 orang. Kita ada 30 orang. Okey, cukup. 20 orang. Okey. 4 orang sangat gembira. 17 orang gembira. So, keseluruhan kelas kita hari ini emoji ialah gembira. Okey. Siapa yang sedih, yang tak nak undi, saya tak nak undi vote tu. Okay, saya harap mereka gembira. Kami doakan anda gembira hari ini supaya hari ini hari yang punya aura yang bahagia, gembira dan menjadikan hari pagi ini hari pagi yang bagus supaya berpanjangan hingga ke petang. Amin. Doa kami.
Okey, hari ini kita akan bincangkan kita sambung. Okey, saya share screen. Okay, kita sambung pembincangan kita pada minggu lepas. Okay, iaitu bahagian C. So, ada tak siapa-siapa yang tak nampak skrin yang saya share sekarang ni? Okay, sila respon. Skrin yang saya share sekarang ni, ada tak yang tak nampak? Sila respon sikit. Respon sikit siapa yang tak nampak ke? Semua nampak? Okay, siapa yang nampak? Ya? Nampak je. Nampak Nampak. Okay. Nampak. Kalau awak tak nampak, awak pinkan saya punya skrin ni. Pinkan. Okay. Macam mana nak pin, awak pergi kat tu, awak pinkan. Supaya dia nampak. Okay, nanti jelas. Okay, Cikgu Rosli, terima kasih. So, saya tak nak nanti bila dah jalan, cikgu, saya tak nampak skrin, cikgu. Sudah. Kesian. Kesian. Okay. Okay, kita akan bincang bahagian C. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini kita akan bincang bahagian C. Bahagian C adalah... Kenapa saya punya tak nampak saya conteng? Okey, saya tutup saya punya skrin supaya laju sikit. Okey, saya tutup bahagian C. Bahagian C ni ada 3 soalan. Okey, bernilai 1 soalan sama dengan 10 markah. Jadi ada 3 soalan sama dengan 30 markah. Okey, soalan ni adalah bahagian C, bahagian yang killer section. Awak boleh jawab, awak baca, dia boleh dapat markah penuh 10. Awak tak jawab, terus. Habis 10 markah. Okey, saya ajar macam mana nak menjawab soalan ni. Okey, sebelum kamu jawab, kita kena baca soalan. Okey, saya besarkan sikit soalan. Okey. Rajah 1, rajah 6. Okey, soalan 1. Rajah 6 menunjukkan sebuah bongkar isometrik. Okey. Berdasarkan rajah 6, huraikan langkah melukis bongkar itu. Okey, soalan ni. Okey, saya ingat saya lambat sikit kot. Saya punya skrin lambat sikit. Okey. Okey, soalan ni mengandungi 7 markah. 7 markah. Okey. Okey, kejap saya tukar sebab saya dapat saya punya skrin ni lambat respon. Sekejap saya tukar wifi. Okey, lambat. Okey, soalan ni ada 7 markah. Okey, cepat sikit. Okey, soalan ni ada 7 markah. Ini adalah kalau awak nyatakan berdasarkan rajah 6, nyatakan langkah-langkah. Bila langkah-langkah ini adalah konstruk urutan. Maksudnya awak kena tulis urutan macam mana nak buat, macam mana nak melukis bongkar itu. Kalau ada 7 markah, awak kena buat 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 markah. Baru dapat itu teori dia. Itu teori dia 7 markah. Sebab awak kena buat jawapan berdasarkan markah yang diperuntukkan. Okey, kita tengok skema jawapan. Tengok skema jawapan. Okey, langkah pertama. Okey. Lakarkan pasir simetrik. Okey, ni saya tunjukkan cara nak menjawab. Nanti saya bagi macam mana saya nak bagi markah. Kami nak bagi markah. Okey, langkah pertama sekali. Langkah pertama sekali ialah saya nak conteng sikit. Okey, langkah pertama sekali. Lakarkan pasir simetrik. Okey, lakarkan pasir simetrik ialah okey. Pasir simetrik. Okey, lepas tu kamu buat sudut 90 darjah. Lepas tu bagi 3. Okey. Yang ni adalah 45 darjah. Bagi 3 jadi
15, 15, 15. Jadi sudut dia 30 darjah. Awak tarik 30 darjah. Okey, itu adalah langkah awal. Okey, lakukan pasir mistik. Okey, bila buat macam ni, dia dapat satu markah. Tapi dia bukan suruh awak lukis. Suruh awak tulis. Okey, yang pertama, lakukan pasir mistik. Yang kedua, tandakan ukuran tinggi pada X. Pada Y. Okey, tinggi Y. 2 markah. Tandakan lebar pada Z. Ni Z. Okey. 3 markah pada X. Okey, itu cara dia. Okey, itu yang ketiga. Okey, maksudnya ni yang keempat ni. 1, 2, 3 dan keempat. Okey, soalnya bina garisan selari untuk tinggi, lebar dan panjang mengikut objek. Okey, selari ialah awak kena buat selari. Lepas tu kalau tinggi ni selari. Ini selari. Itu maksudnya. Okey. Bina garisan selari untuk tinggi, lebar dan panjang objek. Cantumkan garisan persilangan hingga menjadi objek. Okey, cantumkan. Maksudnya cantumkan. Cantum. Dan cantum. Okey, cantumkan. Seterusnya adalah legapkan. Apa maksud legapkan? Siapa boleh respon? Apa maksud legapkan? Respon sikit. Pekatkan garisan dia. Yes. Pekatkan, hitamkan garis objek. Jadi, hitamkan. Okey. Hitamkan. Okey. Itu maksud skema jawapan. Sekarang, dia tak suruh awak lukis. Dia suruh awak tulis. Okey. First kali ialah lakaran isometrik. Okey, yang ini bila awak jawab, dia adalah urutan. Bila urutan kena betul. Okey, urutan kena betul. Contohnya, awak buat lakaran pasir simetrik ni ada, tapi awak buat pertama ada, legapkan ada, tapi yang tengah-tengah ni terbalik. Contohnya XYZ. Okey, XYZ ni pada saya tak ada masalah sebab kita dah buat, kita label. Okey, ni tak ada masalah kalau terbalik. Sebab dia labelkan aja. Okay, ni Y, ni Z. Okey, tu labelkan. Sekiranya yang ni, antara dua ni, bina garisan selari dan juga ni, awak terbalik, maksudnya yang ni salah. Okey, ni salah, kosong, ni salah. Jadi ada markah ni ataupun ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya awak buat, okey, contohnya, yang pertama awak tulis, tandakan ukuran Y, lepas tu X, lepas tu Z. Lepas tu, ni yang pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Lepas tu, yang keempat, lakar faksi isometrik. Okey, walaupun dia betul tapi dia tetap salah. Sebab apa dia salah? Sebab dia tak ikut urutan. Sepatutnya ni yang pertama. Okey, yang dia ni option. Awak boleh buat ni 2, 3, 4 ni tak ada masalah kalau tak ikut urutan. Tapi yang ni, yang pertama ni kena ada belah atas. Kalau tak ada yang atas, yang bawah ni dikira salah. Okey, dikira salah. Dia mesti yang pertama kena ada dulu. Yang pertama ni kena ada. Kalau ni tak ada, yang belakang ni, yang bawah ni tak jadi. Tak jadi maksudnya awak tulis. Maksudnya yang pertama tak ada, kosong markah lah. Kosong markah walaupun dia ada jawab. Boleh tak ni? Hello? Boleh tak ni? Boleh ke? Boleh. Okey. Ada apa nak tanya? Ada ke? Tak ada. Ke, awak dah jawab ke soalan ni? Dah. Okey, kalau dah jawab, boleh tak awak bacakan? Siapa nak respon ni? Hafiz Sulaiman, cuba baca jawapan awak. Awak dah buat ke belum? Dah. Hafiz? Dah, cuba jawab. Bacakan awal soalan. Baca jawapan saya. Ya, bacakan soalan anda. Jawapan anda. Bina paksi isometrik, lukis kotak isometrik mengikut panjang, lebar dan tinggi. Okey, Tandakan jangan satu-satu dulu. Okey. Okey. Yang pertama apa dia? Yang pertama, bina paksi isometrik. Okey, yang pertama satu markah. Yang kedua? Lukis kotak isometrik mengikut panjang, lebar dan tinggi. Okey, yang kedua ni, awak buat satu ayat ke awak buat langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat? Satu ayat. Koma. Satu ayat.
Koma-koma. Okey, kalau gitu kami akan jawab okey. Buat kotak. Bacakan awak ayat awak tadi. Langkah buat kotak. Lukis kotak isometrik mengikut panjang, lebar dan tinggi. Mengikut panjang, lebar dan tinggi. Okey, yang tu kita boleh terima panjang, lebar dan tinggi. Walaupun dia nombor 2 tapi kita ada panjang, lebar dan tinggi. Okey, lepas tu Tandakan ukuran bentuk pada kotak isometrik. tandakan. Okey, tandakan. Okey, yang tu sama macam yang atas. Okey, tak ada markah. Yang keempat, Hitamkan garisan objek sebenar. okey, hitamkan hitamkan. Bina kotak, cantumkan. Okey, yang itu kalau kami bagi markah. Okey, yang hitamkan tu last. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5/7 markah. 5 markah untuk jawapan anda. Okey? Okey, terima kasih Hafiz Sulaiman. Ada lagi siapa tak yang nak kongsi jawapan anda? Saya bagi markah. Berapakah markah yang awak dapat? So, siapa nak respon? Ahmad Ilman Muhammad Ilman. Okey, orang pertama, pelajar pertama sekali masuk tadi. Okey, Ahmad Ilman, sila respon. Sila bacakan jawapan anda. Ha? Ya, cikgu. Okey, cuba bacakan jawapan anda. Kita bagi okey, saya bagi markah. Okey, langkah pertama apa buat? Bina bentuk asimetrik. Ini pasal simetri. Okey, 1 markah. Okey, langkah 2. Lakarkan pasti X dan Z. Lakarkan. Okey, lakarkan pasti X. Lakarkan pasti X dan Z. X dan Z. Lakarkan X dan Z. Okey, yang ketiga. Bina garisan tegak. Bina garisan tegak. Bina garisan tegak. Okey. Tegak. Yang keempat. Sambungkan garisan. Cantumkan garisan Sambungkan. Sambungkan garisan. Okey, yang kelima. Tebalkan garisan yang Apa? membentuk objek. Tepalkan. Tebalkan. Tebalkan. Tebalkan garisan objek. Okey, yang keenam. Dah ke belum? Dah. Okey, 1 Bila bagi kami penanda, first kali untuk memudahkan kami bagi markah, awak kena buat 1 hingga 7 langkah. Itu langkah pertama. Awak pecahkan macam mana pun pastikan dia jadi 7 langkah. Okey. Okey, nombor 1. Okey, lakarkan pasti X bina garisan tegak. Okey, yang ni tegak ni ialah tinggi ni kami terima. Exact pun kami terima. Lakarkan exact. Okey, kami terima ni. 1, 2 ni kami terima. Sambungkan garisan kami terima. Tebalkan terima. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 markah daripada 7. Okey, itu yang kami terima. Okey. Kami sebenarnya bila awak jawab, kami cuba fahamkan ayat awak. Adakah ayat awak sampai? Kalau kami faham, kami bagi markah. Bila kami confuse 50. Jadi kami akan bila 50 confuse dia, kami akan salahkan terus. Kami tak nak pening kepala. Okey, nak cuba sampai apa benda awak nak sampaikan sebenarnya. Okey, boleh tak ni? Faham tak ni? Macam mana kami menanda? Okey. So, cara paling mudah sekali je lah. Bila ada 7 markah, okey, tengok apa ni? Tengok jawapan, tengok markah yang diperuntukkan. Kalau 7 markah, pastikan awak buat 7 langkah. Okey, itu yang pertama. Kamu pecah-pecahkan lah. Menjadikan 7. Okey. Okey. Bila yang pertama, bila pertama betul. Lepas tu yang kedua ni sebenarnya atas budi bicara. Walaupun kami ada skema atas budi bicara. Sebab contoh saya yang ajar. Saya yang ajar awak. Saya faham apa yang awak nak jawab. Okey. Kalau awak dapat sampaikan apa yang awak nak jawab pada kami sebagai penanda, kami akan bagi markah. Okey. Walaupun ayat awak terbalik terbongkang apa, kami cuba faham. Saya faham maksud awak, kami akan bagi markah. Okey, itu macam mana kami nak menanda. Okey, paling mudah. Bila 7 markah, pastikan kamu ada 7. Okey, pastikan kamu ada 7 langkah untuk buat urutan. Okey. Ada apa nak tanya berkaitan dengan soalan 1A? Okey, ada apa nak tanya? Jelas?
Jelas? Jelas. Okey. Kalau jelas, kita akan pergi ke yang kedua. Saya tak puas hati bila tak nampak gambar saya. Okey. Okey. Seronok saya. Kalau saya nampak muka saya bercakap. Seronok walaupun saya shot sendiri ni. Okey. Soalan seterusnya. Nyatakan 3 jenis lakaran. Siapa boleh bagi jawapan anda? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Tolong respon. Zarif. Muhammad Zarif. Respon. Zarif. Muhammad Zarif. Adakah anda ada ke situ? Respon. Apa jawapan anda? Jawapan saya. Lakaran peribadi, lakaran teknikal, lakaran penerokaan. Peribadi, lakaran Dengan penerokaan. penerokaan dan lakaran Teknikal. taktikal. Teknikal. Okey, kalau awak jawab macam tu, okey, kita tengok skema skema yang diberikan skema diberikan. Okey. Yang ini sebenarnya betul satu markah. Okey, kita tengok skema yang lembaga bagi. Okey. Lakaran peribadi atau percontengan, lakaran penerokaan, lakaran teknikal, pengembangan idea dan juga lakaran persembahan. Dia nak 3 saja sebab markah dia ialah 3. Okey. Saya bagi satu situasi Contohnya, awak jawab lakaran, kan awak pandai kan lakaran peribadi, lepas tu awak slash lakaran oblik. Okey. Lepas tu awak pilih lagi lakaran teknikal. Lepas tu awak tulis lakaran isometrik. Okey, lepas tu last sekali awak buat lakaran persembahan. Berapakah markah yang awak dapat? Siapa boleh bagi? Berapakah markah yang dapat? Ini awak jawab tau. Ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Berapakah markah yang awak dapat? Tahu ke tak tahu? Tak tahu cakap tak tahu. Respon sikit. Tak tahu. Okey, gini. Misal kata awak jawab kes, dia ada 3 ruang. Ini ruang pertama tadi, ruang kedua, ruang ketiga. Bila ini betul, ini salah, kosong markah. Ini betul, ini salah, kosong markah. Ini betul, 1 markah. Itu maksud. If either one is wrong, jika ni salah, walaupun ni betul, jawapan anda salah. So kalau awak pandai, jangan jawab banyak-banyak. Kalau ni lakaran peribadi, satu je. Kalau awak jawab ni je, kalau dapat 1 markah, ni dapat 1 markah, ni dapat 1 markah, dapat markah penuh 3 markah. Tapi kalau awak jawab banyak, slash, oblik, slash lagi, perspektif, slash lagi, okey? Awak belajar banyak kan? Okey, jadi if either one ada ni 3 ni salah, okey. So yang pertama ni kosong markah. Okey, saya nak tanya. Apa beza jenis versus teknik? Okay, siapa boleh terangkan? Jenis versus teknik lakaran. Teknik lakaran ni sebut lakaran. Okey. Bila sebut teknik, apakah teknik lakaran? Nyatakan. Siapa boleh respon? Teknik. Isometrik. Yes, okey. Lakaran isometrik. Itu adalah teknik. Jawab, jangan terkeliru. Lakaran oblik dan juga lakaran perspektif. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Okey, itu adalah teknik. Kalau jenis dia merujuk kepada yang ni. Ini jenis. Okey, lakaran peribadi, lakaran penerokaan, teknikal, lakaran perkembangan idea, lakaran persembahan. Jelas? Okey, jadi awak kena bezakan jenis dan juga teknik lakaran. Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh kita akan teruskan lagi soalan. Okey.
kat ruang chat. Cuba awak tanda awak punya markah. Berapakah markah yang awak dapat? Kalau 10 type 10 kat ruang chat. Okey, kat ruang 10 type 10. Kira dulu, kira dan tanda. Tak tahu nak tanda, tanya. Okey, sila respon markah awak. Sila respon markah awak. Okey, kat ruang chat kat ruang chat. Pergi kat ruang chat, nyatakan markah untuk soalan nombor 1. Tak ada orang respon pun, senyap je. 6/10, okey. Muhammad Irman 6/10, okey. Okey, no problem. 5/10, sikit pun tak apa, tak ada masalah. Okey, sikit pun tak apa. Yang penting hari ni awak tahu macam mana nak menjawab soalan bahagian C. Amirul 5/10, Afiq Bakir 5/10, Nadi 5/10, Anwar 5/10, Adam 6/10, Firdaus, Arif Firdaus 5, Nazmin 6, 5. Okey, Muhammad Noem 5, Ishin 6, Amsyana Muhammad Faiz 5. Okey. Rata-rata mendapat tak ada dapat markah 10, dapat 5. Okey, 5 ataupun 6 markah. So far okey. So saya harap okey. Okey, Cikgu Rosli bagi tahniah. First kali orang yang telah respon. Yang pertama, orang yang respon yang pertama. Yang kedua, mereka mendapat 5 atau 6 markah. Itu okey, tahniah semua. Tahniah. Okey, selanjutnya kita akan pergi ke soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya kita pergi. Okey, soalan ni. Okey, soalan ni saya tutup dulu. Okey, soalan ni, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Raja 7 menunjukkan menu dan bekas makanan bekal. Okey. Menu dia nasi putih, sayur ayam goreng. Berdasarkan Rajah 7. Okey. Ini adalah satu perkataan yang menunjukkan bahawa jawapan anda semua kena merujuk kepada gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni. Merujuk kepada gambar rajah ni. Keyword, bukan keyword. Dia mengunci jawapan anda sebab awak tak boleh menjawab jawapan lain. Dia mesti merujuk kepada gambar ini. Okey, saya bacakan soalan. A. Nyatakan 3 masalah yang dihadapi jika menggunakan bekas itu. Maksudnya, okey, bekas itu. Okey, maksudnya bila gunakan menu ni, nasi putih, sup sayur, masukkan dalam ni, apakah masalah yang terjadi? Okey, bila sebut masalah ialah semasa menggunakan bekas ini. Semasa, bukan selepas. Okey, bukan selepas, bukan sebelum, semasa. Okey. Saya nak respon. Apakah jawapan anda? Boleh bacakan tak jawapan? Siapa nak respon jawapan dia? Okey, yang pertama. Siapa nak respon jawapan dia? Macam mana saya nak tengok awak punya nama ni? Hafiz Sulaiman. Okey, Hafiz Sulaiman, silakan Hafiz. Saya jawab makanan tidak boleh diasingkan. Okey, satu tidak boleh diasingkan. Okey. Yang kedua? Yang kedua, tidak banyak makanan boleh diletakkan. Tidak boleh. Okey, banyak makanan diletakkan. Okey, yang ketiga? Maksud jika penutup tidak ditutup rapat, kuah mudah tertumpah. Okey, kuah mudah tumpah. Okey, itu adalah jawapan anda. Okey. Tidak boleh diasingkan. Okey, masalah tidak boleh diasingkan. Okey, sekarang nyatakan 3 masalah yang akan dihadapi jika menggunakan bekas itu. Bermaksud, jika masukkan ni ke dalam ni, apakah masalah yang timbul? A. Tidak boleh diasingkan. Maksudnya tidak boleh diasingkan. Apa maksud tidak boleh diasingkan? Adakah dia mudah bercampur ataupun tidak boleh asing? Lama-lama nanti tumbang. Okey, apa yang saya faham Tidak boleh asingkan maksudnya benda ni awak tak masukkan lagi. Itu kesilapan faham awak tak masukkan lagi. Okey, maksud itu adalah sebelum. Kita bukan nak sebelum, kita nak
Bila sebut masalah ni lah, semasa benda ni masukkan ke dalam ini. Sebab tu dia bagi dua gambar. Masukkan ini apa yang terjadi. Apakah masalah yang akan berlaku. Yang akan berlaku itu adalah kehendak soalan. Kat sini ada 3 markah. Awak kena alert. 3 markah bermaksud dia nak 3 masalah yang timbul. Kita tengok khemah yang dibagi. Pertama sekali makanan bercampur. Bercampur. Keyword dia bercampur. Yang kedua, makanan akan makan cai akan tumpah dan terkeluar dah. Tertumpah tadi. Kuat akan tertumpah. Ni 1 markah. Kesukaran untuk membawa bekas makanan. Kesukaran untuk bawa. Bila campur sini susah nak bawa. Tak banyak makanan dimasukkan. Yang ni tak boleh. Yang ni kosong markah. Sebab dia tak ada masalah semasa. Ini tidak boleh diasingkan pun. Awak dapat 1 je. Jawapan ni lah. Boleh tak bacakan lain? Jawapan yang lain yang kita boleh fikirkan. Apakah jawapan yang lain? Berat. Makanan akan jadi berat. Makanan akan jadi berat. Makanan bekas tu akan jadi berat masalah kalau berat sekarang kita tengok situasi dia. Bila masukkan sini dia akan jadi berat. Memanglah jadi berat. Tapi itu ada dikira sebagai jawapan ke tak? Bekas itu akan menjadi berat. Bila berat, sukar untuk dibawa. Sukar untuk bawa makanan. Bila awak menjadi berat, bekas itu akan menjadi berat masalah. Boleh terima kot. Saya rasa boleh terima kot. Bekas akan jadi berat. Akan jadi berat. Bekas akan jadi masalah berat. Boleh terima. Apa lagi jawapan lain? Sebenarnya ini adalah skema yang dibagi oleh lembaga. Kami akan jadikan dia sebagai satu panduan saja. Tapi sekiranya ada jawapan lain, sebenarnya ada soalan kebat, kami akan terima jawapan anda. Makanan mudah basi ke? Mudah basi. Makanan mudah basi adakah awak masukkan sini, dia akan terus jadi basi ataupun kita simpan lama sikit? Lama sikit. Lama sikit. Itu ialah kesan. Awak kena tahu, kesan. Bila kesan, jawapan anda tidak boleh terima. Ada tak jawapan lain? Satu lagi, respon. Apa jawapan anda? Seorang lagi respon. Boleh tak bacakan jawapan anda yang pelik-pelik sikit, yang tak ada dalam skema ni? Kalau makanan jatuh dia terus pecah boleh cikgu? Makanan jatuh atau terus pecah. Sebab guna kaca. Sekarang sebab tu dia kata pasukan raja itu apa nyatakan masalah dihadapi jika menggunakan bekas ini. Sekarang bekas ni jatuh pecah adakah bekas ini diletak tempat tinggi? Tak ada. So jawapan anda tidak boleh terima sebab dia berpandangan pada gambar ni. Gambar ni tak jatuh. Dia puasanya ialah bila menu ni letak dalam ni. Itu je awak kena nyatakan apa masalah. Adakah bila menu ni letak sini, bekas ni akan jatuh pecah? Tak. Tak kan? Bila tak, jawapan anda tu tak diterima. Ini soalan kebat sebenarnya. Itu adalah bahagian A, 2A. Pertama sekali makanan akan bercampur. Bila kita masuk ke sini, sup semua akan bercampur kat sini. Yang kedua, makanan cair akan tumpah bila dan terkeluar daripada penutup. Maksudnya bila awak tuang sini, bila dah penuh, dia akan tumpah. Kita tuang semua, dia akan tumpah. Yang ketiga, kesukaran untuk membawa bekas makanan. Kesukaran untuk bawa makanan pun bila dah berat, ni pun kita boleh terima, boleh jadi berat. Kesukaran untuk terima ni sama maksud ni, sama maksud. Belum kalau jadi berat. Kesukaran untuk membawa makan sebab dia berat. Ni boleh terima. Ini adalah masalah dia. 1, 2, 3. Dan 4. Kalau awak jawab macam ni pun kami terima. Sebab ni soalan kebat, dia ada banyak jawapan yang boleh diberi. Ada apa nak tanya bahagian soalan 2A ni? Tadi ke? Tak ada. Kalau tak ada kita akan teruskan. Nyatakan 3 cara untuk menyelesaikan masalah di 2A dengan menggunakan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Kat sini
Jawapan dia ialah kalau awak tengok ada 6 markah. Tapi kat sini ada 3, 1, ada 2, 3, ada 3 ruang aja. Maksudnya awak kena jawab nyatakan prinsip AMT 1 markah, huraikan 1 markah, 1 markah. 1 plus 1. Yang ni pun sama 1 plus 1, ni pun sama 1 plus 1. Okey. Bila nyatakan terangkan, bila terangkan awak kena nyatakan apa sebab apa. Itu maksud dia. Okey. Dan yang ni bagi ikutkan ini adalah soalan berkait. Soalan berkait maksudnya soalan 1 penyelesaian 1. Soalan 2 ni untuk 2 dan 3 ni untuk 3. Ini konsep dia. Awak tak boleh terbalik-terbalik. Tak boleh terbalik sebab ini adalah ni. Okey. Tak boleh terbalik. Okey, kena ikut. Okey, masalah pertama apa penyelesaian? Masalah kedua apa penyelesaian? Masalah ketiga apa penyelesaian? Okey, kita tengok skema Makanan akan bercampur dengan lauk. Okey, dia punya kualiti setempat. Yang pertama, huraikan membahagikan bekas kepada berapa bahagian yang kecil. 1 markah. Okey, jadi total 2 markah. Ini 2 markah. Okey, ini adalah penyelesaian masalah yang pertama. Yang kedua, makanan, okey, ini masalah cair. Bila cair, okey, penyarangan. 1 markah, meletakkan bekas yang bertutup, saiz lebih kecil daripada bekas. 1 markah, jadi 2 markah. Yang ketiga, kesukaran untuk mahu makan, kesukaran. Pengantara, 1 markah, huraian 1 markah. Okey. Saya nak tangkan sikit. Apa itu kualiti setempat? Apa itu kualiti setempat? Sekejap, kenapa dia ni? Okey, kualiti setempat. Kualiti setempat. Awak kalau tengok buku teks, tengok rujuk buku teks buku teks. Apa maksud kualiti setempat? Kualiti setempat ialah satu tempat tapi yang punya saiz yang berlainan. Contohnya ialah kalau awak pernah pergi ke Dewan Makan, Dewan Makannya tray. Pernah pergi Dewan Makan? Nah, Rindu tak Dewan Makan? rindu. Rindu, okey, tray Dewan Makan Kita ada tray, okey, kat sini ada nasi. Kat sini ada tempat lauk. Apa lagi? Dia ada lagi 3 segi. Contohnya lah 3 segi. Ada banyak petak, lepas tu sini bulat. Okey. Maksudnya satu tempat ni ada bahagian-bahagian yang bersaiz berlainan untuk meletakkan lauk-lauk yang berlainan. Okey. Masuk kat sini bekas tu kita kena modified. Okey. Modified maksudnya sini nasi putih, sup sup ayam, sayur. Okey, maksudnya kita kena bagikan pada bahagian-bahagian lebih kecil supaya makanan itu tidak bercampur dalam satu bekas. Ini adalah bekas. Jelas? Okey, yang ini adalah penyelesaian masalah yang pertama. Yang kedua, makanan tidak tumpah dan terkeluar daripada penutup. Okey, penyarangan. Okey, saya nak terangkan berkait penyarangan. Okey, apa maksud penyarangan? Penyarangan ialah awak tahu tak antena radio. Pernah nampak antena radio? Pernah? Okey, antena radio kan dia bawah dia besar, kecil dan okey, maksudnya dia boleh masuk dan dia boleh panjang pada masa yang berbeza penyarangan. Okey, sama juga macam gini. Menyediakan bekas makanan tertutup yang mempunyai saiz besar. Maksudnya kat sini ialah dia ada bekas yang besar, okey, berpenutup. Lepas tu dalam ni awak boleh masuk sup, ada penutup. Dalam tu ada sayur, ada penutup. Okey, maksudnya dalam bekas yang besar sini boleh masuk sayur. Okey, kecil lagi boleh masuk sayur, sup dan juga nasi. Okey, dia satu bekas dia ada banyak bekas lah. Dan satu bekas ada berapa bekas di dalamnya untuk menghasilkan 3 jenis bahan yang kita belajar tadi. Okey, itu adalah penyarangan. Okey, penyarangan. Maksudnya dia boleh masuk. Itulah penyarangan.
Dia boleh masuk kecil, lepas tu boleh besar. Mula besar. Dia masuk kecil sikit. Lepas tu dia boleh masuk kecil. Dalam satu bekas. Itu maksud dia. Dalam satu bekas. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah, okey, ini yang kedua Itu misalnya yang kedua. Yang ketiga ialah kesukaan untuk baru makan. Pengantara ni ialah bekas. Okey. Berat. Membuat tempat pemegang mudah alih. Okey, membuat pemegang mudah alih. Okey, bila isi tu dia berat, pemegang mudah alih supaya mudah dibawa. Okay, itu adalah pengantara. Okey. Okey. Ada apa nak tanya? Jawapan okey yang kita bincang ni. Soalan 2B. Ada apa nak tanya? Ada tak jawapan lain? Ada tak jawapan lain? Halo? Afiq Bakir. Bacakan jawapan awak. Halo? Boleh cikgu. Bacakan jawapan awak. Tak dengar pun jawapan awak. Okey, siapa nak kongsi jawapan awak? Siapa nak kongsi jawapan dia? Ada tak nak kongsi jawapan? Supaya kita boleh sama-sama bincang apakah markah yang awak dapat. Halo? Halo? Cikgu. Amirul boleh jawab tak? Boleh bacakan tak jawapan awak, Amirul? Boleh ke? Cuba baca. Saya nak tengok. Okey. Nombor satu, membuat kualiti setempat, iaitu membuat setiap petak untuk fungsi yang berbeza. Kualiti tempat. Okey. Kualiti tempat satu markah. Okey. 1 plus 1 dapat 2. Okey. Yang kedua. Membuat pengantara, iaitu beg tali bekas supaya mudah dipegang. Okey. Membuat pengantara. Pengantara. Okey. 1 plus 1. Okey. Dapat 2. Yang ketiga. Membahagikan semua kepada fungsi yang berbeza. Pembahagian. Okey. Pembahagian. Okey. Yang ketiga tu kosong markah. Okey. Amirul. Okey. Sebab apa? Pembahagian. Apa maksud pembahagian? Pembahagian, konsep dia ialah dia macam kaedah macam DIY. Okey. Maksudnya bila kamu pergi IKEA, contoh saya suka contoh IKEA. Okey, IKEA dia masukkan dalam kotak kecil. Kotak bahagian yang boleh dikecil-kecilkan. Bila sampai rumah kita boleh pasang menjadi besar. Itu pembahagian. Itu yang pertama, contoh pertama. Yang kedua ialah aircon, penghawa dingin. Aircon. Okey, yang sejuk belah dalam rumah kita bahagikan, yang haba panas di luar, ni dalam, ni luar. Okey. Itu ialah pembahagian. Okey, awak kena faham. Pembahagian kita bagi kepada dua bahagian, yang bermasalah kita asingkan belah luar, yang okey kita gunakan belah dalam. Ni luar-luar, panas dan ini sejuk. Itulah pembahagian. Boleh? Boleh Boleh ke? Okey, jadi markah yang awak dapat ialah 244/6. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, kat sini. Okey. Nyatakan makanan yang sesuai diletakkan dalam bekal makanan itu selain daripada makanan yang diberi. Okey, kat sini ialah satu markah. Jadi awak jawab satu saja. Okey, siapa nak bagi jawapan? Dia yang dah buat. Okey, boleh bagi jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Boleh angkat tangan dulu tak? Siapa nak bagi jawapan, tekan raise hand. Lepas tu jawab. Okey, tu contoh dia, contoh. Okey, Muhammad Lufi, silakan open queue. Raise hand, open queue. Okey, Muhammad Lufi, silakan. Lufi Hadi. Buah-buahan tu. Buah-buahan. Okey, buah-buahan. Buah-buahan. Okey. Okey, kita tengok Lufi kita tengok Lufi. Okey, skema yang diberi ialah roti, sandwich, pizza. Okey, itu adalah skema yang diberi. Awak bagi buah-buahan. Bagi saya tak ada masalah. Saya boleh terima. Okey, satu markah.
Ada tak jawab lain? Contoh lain. Contoh lain. Okey, Amirul. Silakan Amirul. Cikgu, saya tulis nasi goreng. Nasi goreng, nasi goreng. Okey, nasi goreng. Okey, nasi goreng. Okey, sebenarnya bekas makanan ni, kalau saya akan terima jawapan yang tidak berkuah. Tidak berkuah ataupun ada air Contohnya air lah contohnya. Ataupun air. Okey, mana-mana makanan yang tidak berkuah atau yang tak ada air boleh diterima. Nasi goreng boleh diterima. Kalau jawab kuih boleh tak kuih? Boleh tak kalau jawab kuih? Boleh. Boleh. Okey. Boleh tak sebutkan kuih yang ada kuah? Tak boleh. Roti jala adalah kuih? Roti jala adakah roti jala itu kuih? Roti jala dia ada kuah. Kalau awak jawab kuih, sebenarnya ni kalau awak tulis, saya adalah sebenarnya saya akan 50-50. Saya akan terbayang. Adakah saya terbayang kari pap ataupun roti jala? Kalau saya terbayang roti jala, saya akan bagi kosong markah. Okey, maksudnya itu 50-50 atau budi bicara. Tapi kalau awak jawab kuih, saya terbayang kari pap. Satu. Tapi saya tak galakkan awak jawab kuih. Kalau awak tulislah. Kari pap. PAP kari pap. Tulis kuih apa tu? Kuih apa lagi? Kuih okey, badak berendam. Badak berendam ada kuah. Maksudnya kuih ni tidak sesuai. Awak jawab. Jadi kalau awak nak tulis kuih, pastikan kuih awak tu tulis. Kuih apa awak nak tulis? Kuih lapis. Kuih lopis boleh tak? Lopis. Kuih lopis boleh terima tak? Tak boleh sebab dia ada kuah. Dia ada kuah. Tak boleh terima. Kosong markah. Okay, so bila awak jawab, jangan terlalu umum. Jangan terlalu umum jawapan anda. Awak fikir kari pap. Dia kari pap. Okay, kuih lapis. Kuih apa lagi? Kuih donat. Boleh. Okay, yang berkuah tak boleh. So, kami tak galakkan awak jawab kuih. Okay, mana-mana jawapan yang 50/50. Atas budi bicara, tengok cikgu tu lah. So, mood cikgu tu bagus. Okay, sebab menanda ni ikut mood Walaupun kita ada skema, tiba-tiba awak tulis, alamak. Tiba-tiba dia lepas tu, dia baru lepas makan kuih lopis, kuih. Memang kosong lah markah. Tapi lepas tu, masa tu tengah makan kari pap, dia fikir kari pap. Okey, satu markah. Itu atas budi bicara sebenarnya. Okey, so hati-hati. Sama juga macam ni. Satu markah, awak perlu jawab satu sahaja. Satu sahaja. Contohnya kalau awak tulis kari pap, jawablah kari pap saja. Okey. Jangan tulis strok. Roti jala. Lepas tu apa lagi Kuih badak berendam. Badak berendam. Okey. Putih apa. Okey. Bila saya cakap bila jawapan awak ni satu, if either one is wrong, ni salah. Okay, walaupun ni betul, kosong markah. Okay, walaupun putukan makanlah satu tapi dia amat bermakna. Dia amat bermakna. Faham? Faham Cikgu. Faham Okey, ada apa nak tanya soalan? Ada apa nak tanya soalan? Tak ada? Ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Seterusnya kita akan pergi ke soalan 3. Soalan nombor 3. Okey, 3. Okey, saya zoom sikit. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni sebenarnya sesuai untuk perempuan. Okey, sesuai untuk perempuan. Lelaki. Kalau lelaki tanya, blouse tu apa? Entahlah cikgu, blouse tu tak tahu. Okey, kita baca soalan nombor 3. Berikut adalah dialog antara dua individu. Milah, nak pergi majlis hari jadi Ida tak? Anis, boleh juga tapi apa konsep dia? Milah, konsepnya santai. Okey, santai. Keyword. Anis, okey, nak kena jahit blouse lah. Okey, dia maksudnya dia kena buat. Milah, tentulah bentuk badan awak terbular dan tinggi. Okey, sesuai untuk okey, kat sini keyword ialah terbular dan tinggi. Okey, awak faham tak apa maksud terbular?
Apa maksud terbulah? Tak faham Ego? Tak faham Tak faham. Okey. Kejap saya sharekan buku teks supaya awak lebih jelas. Stop sharing. Sekejap saya cari buku teks. Buku teks Tatan 1. Okay, saya share dulu. Terbular. Mana terbular ni? Form 1. Okay. So, commit share. Atas screen. Okay. Nampak tak apa yang saya share sekarang? Nampak Ego? Nampak Okay, saya bosokkan sikit. Okay. Bentuk badan. Bentuk segi empat atau terbular. Okey, terbular ialah ukuran pinggul dan bahu yang seimbang serta pinggang yang tidak jelas. Maksudnya tinggi dia pinggang yang tidak jelas. Itu adalah terbular. Okey, kita tengok lagi jenis-jenis bentuk badan. Bentuk jam pasir, okey, hourglass. Ukuran pinggul dan seimbang tapi pinggang yang ketara. Okey, dia seimbang tapi pinggang ketara. Jadi bentuk jam pasir. Okey, ini segitiga terbalik. Ini laki sadar, okey, laki sadar. Dia punya dada dia besar, ukuran bahu lebih besar, pinggang lebih kecil. Okey, sadar. Okay, yang ini ialah tiga segi terbalik. Bahu kecil, pinggung besar. Jadi hari ini kita belajar ialah bentuk segi empat terbular. Okey, itu adalah maksud terbular. Okey, faham? Okey, bentuk badan ada 4 jenis. Hari ini kita akan berkaitan dengan terbular. Jadi kat sini ialah okey, kat sini ialah okey, saya tengah share. Okey, bila awak ini adalah bentuk mereka cipta Jadi okey. Reka bentuk maksudnya kamu kena buat satu blouse. Apa maksud blouse? Okey. Blouse bukan baju kurung. Okey, blouse bukan baju kurung. Okey, siapa tahu blouse tu apa? Siapa tahu blouse tu apa? Tak tahu je. Tak tahu. Blouse. Sekejap saya cari blouse. B-L-A-U-S. A-U-S. Blouse. Okey, saya share balik. Saya stop sini dulu. Okay, kita share balik apa itu blouse. Kita screen. Saya share screen terus. Blouse. Okey, itu blouse. Ni blouse. Baju Baju dia bukan baju kurung, dia berkain lembut. Okey, ni contoh blouse jarang blouse. Okey, jadinya awak kena buat blouse. Okey, ni blouse. Okey, dia bukan baju kurung. Okey, yang penting dia bukan baju kurung. Dia berkain lembut. Itu blouse. Okey, muslimah. Bersulam. Okey. Itu dia punya masuk blouse. Okey. Pertama sekali, bila awak buat bentuk badan anda mesti petak dan panjang. Itu keyword baju Itu keyword dia terbular. Awak tak boleh buat
Gini, lepas tu lebar gini, nanti awak gini. Itu bukan. Dia terbular. Tu yang pertama. Okey. Alamak, saya nak padam sebenarnya, saya padam. Okey, itu yang pertama. Baju dia mesti terbular. Dia mesti terbular. Terbular. Lepas tu, okey. Kita tengok skema ini adalah skema yang dia bagi. Okey, pertama sekali bentuk blouse. Okay, kalau awak buat baju kurung salah. Pertama sekali ialah blouse, leher bulat dan berkuala. Okey, bentuk blouse. Ini bulat. Lepas tu garisan leher bulat atau berkuala. Okey, bulat, berkuala. Lepas tu corak mesti melintang. Okey, corak mesti melintang. Melintang. Okey, itu konsep dia. Jangan menegak. Bila sebenarnya dia tinggi. Bila melintang dia nampak gempal. Dia tinggi dan kurus. Bila dia buat melintang dia nampak gempal, gemuk sikit. Okey, ini adalah orang yang kurus. Corak melintang. Garisan dan cantuman pada pakaian secara melintang. Maksudnya awak buatlah garisan, contohnya kalau awak buat tali pinggang ni, okey, 2 garisan melintang. Okey, itu melintang. Lepas tu hiasan diletakkan pada bahu. Okey, mesti ada hiasan di bahu. Dan buatlah dia punya tangan dia. Tangan besar pun tak ada masalah. Poropok tangan besar. Okey, ini. Gitu je. Blouse dia tak perlu buat kain. Sebenarnya blouse ni panjang sebenarnya. Sampai atas lutut. Okey, sambung. Ni sambungan melintang. Jadi, melabel. Bila melabel, awak tulislah. Garisan leher bulat. Okey, garisan leher bulat. Okey. Lepas tu awak tulis corak melintang. Tu label dia. Corak melintang. Lepas tu hiasan tepi pada bahu. Okey, ni hiasan. Kena tulis hiasan pada bahu. Lepas tu garisan melintang. Okey. Ni pun aku tulis. Garisan cantuman melintang. Okey, perkataan melintang tu kena highlight. Lepas tu corak melintang pun sama. Okey, dah ada dah. Okey, maksudnya bila awak buat ni dia ada berapa markah? 7 markah. 1 2 3 4 5 6. Okey, dia 6 markah. Jadi awak kena mereka cerita satu blouse macam gini. Tapi konsep dia kalau awak buat blouse body macam ni macam pasir. Lepas tu awak buat tangan. Okey. Okey, yang ini ini bukan terbular. Okey, maksudnya bentuk ni dah tak ada markah. Boleh tak ni? Dia simple je macam gitulah. Macam mana nak buat bentuk blouse? Boleh tak boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh tak macam ni? Saya sebenarnya nak tengok awak punya lakaran sebenarnya untuk berkongsi lakaran. Tapi macam saya tak tahu macam mana nak cara. Siapa boleh tunjuk? Boleh share screen ke, buat apa ke dia punya lakaran supaya kami boleh bagi markah untuk awak. Tak ada Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, yang ini adalah 6 markah. 6 markah maksudnya awak kena buat 6 perkara. Okey, 6 perkara yang perlu awak buat untuk pastikan awak dapat markah 6. Dah lari dah. Saya punya lakaran. Betul begini Okey, lepas tu soalan seterusnya ialah soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya tak ada hilang dah soalan seterusnya. Okey, kejap saya tengok soalan seterusnya kat mana.
Okey, soalan-soalannya okey. Oh, ni soalan-soalannya ni. Lupa. Apa dia tak keluar? Okey, soalan-soalannya. Tengok. Terangkan dua alasan pemilihan reka bentuk yang dipilih. Okey. Terangkan. Itu adalah kata kerja yang perlu awak buat. Bila maksud terangkan, dia mesti one plus one. Okey, awak tengok Kamu macam tadi, markah pertukar dalam 4 benda, 4 markah. Jadi awak kena jawab 1 plus 1. Okey, maksud di sini lah, kenapa awak pilih? Kenapa? Contohnya kat sini ialah awak jawab. Kat sini awak jawab kat sini. Kenapa? Dia mesti kenapa. First kali lah, kenapa awak pilih bulat ni? Kita nyatakan. Yang pertama, garisan bulat supaya leher kelihatan lebih pendek. Corak melintang supaya bentuk badan kelihatan lebih gempal. Okey, ini satu markah, ini satu markah. Garisan dan cantuman melintang supaya badan dia lebih gempal. Hiasan pada bahu supaya dada kelihatan bidang. Okey, mana-mana dua. Okey, itu maksudnya dia mesti ada kenapa dan kenapa. Itu cara menjawab. Kenapa dan mengapa. Jadi kat sini awak tulislah. Kalau leher bulat, satu markah. Kalau awak tulis garisan melintang. Okey. Itu. Ni satu markah. Tapi kena nyatakan kenapa. Melintang supaya nampak lebih gempal. Satu markah. Jadi satu markah jadi dua markah. Ini bulat supaya nampak lebih tulis je. Nampak lebih gempal pun boleh. Mesti tulis nampak lebih gempal. Ni satu markah, ni satu markah. 1 plus 1 jadi 2. 2 campur 2 ialah 4. Kat sini kat atas tadi ialah 6. 6 campur 4 jadi 10/10. Okey, itulah cara menjawab. Cara menjawab bahagian C. Ada apa nak tanya soalan ni? Ada apa nak tanya? Tadi kat cikgu. Jelas Jelas. Maksudnya bila awak menjawab first kali awak kena tengok markah yang diperuntukkan berapa. Markah yang diperuntukkan berapa. Kalau ada 4 markah, bila ada 4 markah macam soalan ni kalau ada 4 markah, kalau ada 4 markah, maksudnya awak kena buat 4 perkara untuk bagi markah. Tapi kalau perkataan terangkan, bila terangkan, dia mesti 1 plus 1. Ataupun awak tengok, ruang jawapan dia ada 2 je. Tapi 4 markah. Jadi awak kena buat kenapa dan mengapa. Satu markah. Kenapa dan mengapa. Ini penting Kalau awak buat ni je, dapat 2 markah rugi. Padahal awak tahu apa jawapan dia. Jadi kena tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu markah. Yang pertama, yang kedua tadi ialah berkaitan urutan. Kena tahu urutan yang betul. Urutan yang betul untuk menjawab bahagian C. Sebab bahagian C ni memang satu section yang mencabar bagi mereka yang tak tahu. Tapi bagi mereka yang tahu, dia mudah dapat markah. Saya harap awak faham apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kemungkinan besar untuk peperiksaan akhir tahun kita akan, awak jangan terkejut kalau kami keluarkan soalan yang sama atau kami akan ubah suai sedikit tapi konsep yang sama.
Biasanya kami akan tanya apa yang kamu dah belajar, apa yang kamu faham. Okey, itulah perbincangan bahagian C. Ada apa nak tanya? Boleh tanya? Ada? Ada apa nak tanya? Tak ada? Jelas? Sekolah bila Baik tu? tu. Jelas Naik sekolah bila? Baik, Okey, naik sekolah bila? Naik sekolah bila? Okey, kebetulan Cikgu Rosli ada kat sini. Okey, minta Cikgu Rosli boleh respon? Budak tanya naik sekolah bila? Okay, setakat ni lah sebab kita baru tukar kerajaan kan. Jadi kita kalau ikutkan yang lama awal bulan 10 kita akan mula untuk sesi persekolahan bersemuka. Tapi kalau kerajaan baru ni, minggu ni baru akan dibentangkan semula menteri kabinet yang baru kan. Jadi kita tak tahu akan ada pertukaran menteri pendidikan ke. Jadi berdasar baru kita tak boleh cakap lagi, tapi standby lah kalau setakat yang lepas iaitu pada awal bulan 10 paling awal tu. Tapi kalau yang baru ni kalau cakap bulan 9 kita naik sekolah, naiklah sekolah bulan 9. Okay, tapi rasanya dah mula potensial saya minggu ni dah mula untuk yang umur 15 tahun hingga 18 tahun untuk vaksin. Okay, jadi itu sebenarnya satu isyarat untuk bukan sekolah sebenarnya. Kalau kita tengok kalau misalkan dia dah kira populasi untuk pelajar-pelajar ataupun rakyat Malaysia yang berumur 17-18 tahun di luar tinggi, maksudnya dah ramai vaksin, mungkin dia akan open ke kelas peperiksaan dulu. Okey, tapi apapun setakat ni yang kita maklum iaitu pada bulan 10. Tapi apa-apa pun saya rasa insyaAllah minggu depan kita tahu tarikh yang baru. Okey, dengan kepimpinan baru. Okey, insyaAllah minggu ni akan keluar menteri kabinet baru. Kita standby lah untuk sesa peka dengan perubahan politik negara kita lah. Okey, boleh jawab soalan? Okey. Itu terima kasih Cikgu Rosli atas respon soalan. Okey, sebelum kita pergi ke topik yang lain, tajuk lain. Okey, berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Ada apa nak tanya? Ada apa nak respon? Okey. Saya perlukan skala pemahaman awak antara 1 hingga 10. 1 tak faham, 10 faham. Sila respon kat ruang chat. Okey. Berapakah nisbah kefahaman awak? Okey, link kehadiran 3 mutiara saya dah letak. Sila isi link kehadiran. Okey. Link kehadiran sila isi. Dan saya perlukan respon awak untuk kefahaman awak, skala kefahaman awak pada hari ini berkaitan dengan macam mana nak menjawab dan juga macam mana nak dapat markah untuk bahagian C. Okey, terima kasih Muhammad Lufi Hadi, Hafiz Sulaiman. Okey, 9, 8, lagi. Amirul 8, 9, 8, 8, 9, 9. Okey. Saya share sikit. Okey, saya share sikit skrin. Okey, 8, 8, 9, 9, 8. Okey. 9, okey. Okey, banyak. Okey, okey, ramai. Amsyah Bazri, okey, 8, 7. Okey, so 7 Arif Firdaus. 7 pun dah okey dah, okey. 7 pun dah okey untuk bahagian C ni. 8 Afiq Baki. So awak kena faham kendak soalan, macam mana nak jawab dan macam mana nak dapatkan markah yang diperuntukkan. Okey, ada apa nak tambah? Untuk Okey. jadi saya dalam masalah link kehadiran, jadi masukkan link kehadiran awak di situ untuk okay, dah harap dapat masuk sekarang lah. Okey, sekarang ni dah habis semua kan kita kan? Dah habis semua kita punya perbincangan kan? Ya, dah habis dah. Okay, sekarang ni saya harap dapat kira, saya bagi masa dalam 3 minit. Kira semua markah awak per 100. Per 100 berapa markah awak semua sekali? Maksudnya bahagian A tambah bahagian B tambah bahagian C. Per 100. Kira sekejap nanti lepas ni kita minta respon. Okay? Okay, dalam masa sama isi kehadiran dulu, lepas tu kira berapa markah awak per 100. Kita bagi 5 minit lah. Buat pool man.
Buat pool. Boleh? Buat pool maksudnya kita tengok yang A, B berapa markah-markah boleh gitu. Kejap aku share screen. Kita beri kejap. Pool. Question A ni question A. Maksudnya kita nak macam mana? Kita nak Berapakah markah anda? berapa markah anda? Atau kita tak gini 80 hingga 100. Okey. Boleh? 80 hingga 100. Okey. Yang ni Lepas tu 70 hingga 79 70 hingga 79 betul lah? 70 hingga 79. Yang ini 60 hingga 69. Yang ini 60 hingga 69. Yang ini 50 hingga 59. Okey, yang ni kosong lah. Betul apa? Betul. Ke bawah. 50 ke bawah. Kosong hingga 49. Betul kita? Okey, lunch. Okey, show the... Okey, kita tengok sama respon. Apakah markah anda? Tak pool Pool activity. Pergi ke activity. Lepas tu pool. Kat pool. Okey. Dia tak malu sikit kan. Okey. Jujur kita nak tengok. Antara sekarang ni ada 40 atau 37 orang ni. Mana proses sebenarnya markah kita punya pencapaian. Tak ada masalah. Isi yang sebenar. Kita nak tahu. Okey, baru 8 orang, 10 orang. Okey, baru 10 orang. Baru buat undian Nampak dekat 70/79 di. Okey. Tak ada masalah. Kalau betul-betul awak dapat CD pun tak ada masalah. Isi je. Kat sini awak tak perlu scan lah sebab awak tak tahu siapa yang scan. Yang penting jujur awak. Awak jujur, awak pahala. Awak tak jujur, tak ada cakap lah. Okey, saya harap ada 37 ni semua dah isi lah. Dalam gambaran. Cikgu, 100. Ya. link 3 del tak boleh isi ke? Boleh. Ya. Okey. Jadi nanti kedel. Respon tak buka kot. Saya boleh je masuk. Submit. Saya dah isikan awak punya kandidat. Okey je ni. Boleh. Okey, ada masalah tak? Awak ada tak isikan, saya isikan kandidat. Tapi orang isi pun tak apa. Saya boleh check. Dia tak boleh buka. Dia kata dia respon. Oh, responder D kena off kan dia punya respon dia. Respon off. Oh ya. Okay. Okay, sementara situ saya betulkan ini. Haikal kenapa Haikal? Angkat tangan Haikal. Kenapa Haikal? Tak ada apa Ibu. Tak je. Nak tu, tak pernah tekan angkat tangan tu. Tak apa, tak pernah tekan. Tekan lah, tak apa. Nak tekan-tekan tak ada masalah. Okey je. Tak test, kita test kan. Kita tengok apa respon. Kami nampak siapa yang angkat tangan kan. Dia akan keluar. Okey, pool sekarang 25 orang telah mahu undian. Okey. 80 hingga 100, 11 orang, 70 hingga 79, 13 orang, 60 hingga 69, 1 orang. So, ada lagi, ramai lagi yang belum buat undian ya. 37, 26, ada lagi 11 orang tak buat undian. Okey, berapakah keputusan latihan kita? Tiga dia, saya sekali lagi kandidat. Untuk tiga dia, okey belum? Tiga dia. Tiga dia. Dah okey ke dah? Okey, alhamdulillah okey.